Saya masuk Bandar Ipoh ni 1 April 2020. Masuk pada waktu itu dia tu PKP, COVID-19, dan isu dia kita kena pergi kepada norma baru. Maknanya dulu orang tak tahu online meeting. Sekarang kita nak pergi belajar buat online meeting. So, perkara pertama yang saya bawa dekat sini, saya kena ngubah sikap. Maknanya sebelum tu orang nak kerja di rumah. Tapi dia bukan bekerja di rumah. Dia tak tahu nak buat kerja apa di rumah. So saya kata kita kena start mesyuarat. So perkara pertama, kita ni antara yang paling awal sekali memulakan mesyuarat OAC secara online di negeri Perak dan juga dalam Malaysia. Ingat kita start awal Mei, sebulan selepas COVID tu kita dah start meeting OAC. Dan saya kata kita kena mula buat kerja lah, melaksanakan semua tugasan. Dan kedua, bila saya datang ke bandar MBI ni, saya dah tengok yang MBI ni sangat perlu kepada satu perancangan strategik. Sebab saya tengok MBI punya perancangan strategik ni dah terlalu lama. Berapa lama tu? Masa saya datang tu, the latestnya tu tahun 2003. So saya tengok dekat 17 tahun kita ketinggalan strategik. Jadi saya rancangkan strategik dan saya lihat apa keperluan MBI. Jadi bila saya tengok keperluan MBI dan Bandar Ipoh ni, saya nampak Bandar Ipoh ni adalah sebuah bandaraya yang kalau kita tak buat sesuatu, dia menuju ke arah ke belakang, maknanya mundur. Kalau dalam kes perbandaran, dia sudah jadi seperti bandaraya Detroit di Amerika. Makin lama makin kurang peluang pekerjaan, makin lama makin rendah value pembangunan dia. Jadi saya tengok apa isu yang paling besar yang dihadapi oleh Bandar Ipoh. Isu yang pertama bila saya perhatikan, dia kekurangan peluang. Peluang yang diwujudkan di Bandar Ipoh ni sangat rendah. Hingga pada waktu 2020 kita tengok dia antara bandaraya, kalau berdasarkan pendapatan isi rumah, antara terendah dalam negara. Ya. Jadi dia pula tu yang ada di sini hanya orang-orang yang dah berumur, maknanya dah pencen. Maknanya untuk orang muda tak ada peluang nak cari kerja. Anak-anak muda Ipoh kalau lepas saja sekolah, dia terpaksa cari kerja luar Ipoh. Hijrah ke Kuala Lumpur, hijrah ke Pulau Pinang, Singapura pun ramai. Lepas tu dia balik bila dah pencen. Bila dia balik di pencen, that's why dia dapat pendapatan rendah. Pasal pencen dah tak ada kerja, pendapatan pun dah tinggal separuh, dia duduklah tu. Jadi that's why kita punya duit pun dah kurang. Jadi nak pusingan ekonomi itu pun jadi lambat. Jadi saya rasa masalah utama kita peluang dan bagaimana nak meningkatkan balik kegiatan ekonomi dalam Bandar Ipoh. Yang ketiga, saya tengok masalah pada waktu itu, rumah-rumah kita sendiri pada tahun 2020 waktu tu COVID, sudah banyak dah nak dilelong dan dijual. Ini menunjukkan ramai orang di Bandar Ipoh pada waktu itu dah tak mampu bayar hutang rumah. Tak mampu nak bayar hutang kedai. So, dalam persoalan saya, bagaimana untuk membolehkan mereka mampu untuk membayar, meningkatkan pendapatan mereka. Jadi, isu yang itulah saya kata soalan pertama. Jadi, saya ubah slogan Bandar Ipoh. Sebelum ni dia berkata Ipoh bersih, hijau dan maju, yang mana keutamaannya atau sentriknya kepada infrastruktur sentrik, kepada human centric. Saya ubah kepada Ipoh Bestari Sejahtera. Bestari itu maksudnya masyarakat umatnya itu bestari dan perbandarannya sejahtera. So ubah daripada tool centric kepada human centric. Itu yang punya. Yang keduanya, kita ubahkan tu, kita mula melengkapkan hala tuju. So saya perkara pertama saya bangkitkan dalam syarat awal tu hala tuju Ipoh. Bagi menggerakkan ekonomi, kita mesti menggerakkan infrastruktur yang asas. Jadi untuk menggerakkan infrastruktur asas ni, pada waktu itu kita perkenalkan Bandar Pintar konsep. Tahun 2020. Kita antara yang terawal memperkenalkan Bandar Pintar. Dan saya ingat saya sedia kata hampir setahun. Mac 2021 baru siap. Baru kita lancar. Ya, daripada April sampai Mac kita buatkan untuk jadikan bandar. Kita pada waktu antara yang terawal yang memperkenalkan Bandar Pintar.
Dan juga kita memperkenalkan juga kerangka untuk bandar rendah karbon. Ya, bandar rendah karbon, low carbon city, supaya bandar pintar kita ini selari dengan dasar semasa negara di bawah rendah karbon dan di bawah SDG. So itulah antara perkara asas yang saya buat dalam perancangan makro dia. Lepas tu projek-projek tu adalah sikit OAC lah sikit kita buat di waktu itu pula COVID tu kita perkenalkan program MBI Prihatin. Ya, ini program ini kita first kita buat program secara private public partnership. Mana kata kita bekerjasama dengan swasta untuk membantu orang susah kerana pada CSR. Kerana waktu tu orang tak ada kerja tak boleh, orang tak boleh berniaga, orang yang berniaga pasar malam tu tak boleh berniaga pasar malam, so pendapatan tak ada. So bagi saya waktu itu kita dah tak boleh nak buka peluang. Caranya terpaksa kita pergi direct subsidi. Kita cuba berbincang dengan corporate dalam Bandar Ipoh ni, dapatkan subsidi dan kita bagi mereka pengecualian cukai atau kelebihan, dan kita direct bagi subsidi, bagi duit, bagi beras. Ada yang setengah tu anak belajar masa tu online dekat Ipoh ni, dia tak ada handphone, alat keluar ni tak ada apa, kita belikan dia handphone semua tu, kita bagi supaya dia boleh belajar, supaya dia tak tinggal kelas. Itulah yang itu di bawah program. Saya ingat sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 tahun tu dekat 2 juta kita berjaya kutip dan berjaya membantu, dan program ni kita teruskan lagi lah. Soalan saya, ngapa tidak? Kan? Ya, kalau kita tengok di mana-mana negara besar dunia, saya ambil contoh Amerika Syarikat. Dia membangunkan industri dia betul di Atlanta, di mana kan. Tapi dia tak pernah lupa seni. Dia bangunkan sebuah bandaraya besar, Los Angeles, untuk bandar seni. Dan dalam Los Angeles dia ada sub city dia, Hollywood, fokus untuk seni filem. So Amerika membangunkan seni. Begitu juga dengan India. Dia ada bandar di Delhi, dia ada bandar industri di Calcutta, tapi dia bangunkan juga bandar seni dia di Mumbai, kan? Begitu juga dengan Korea Selatan. Korea Selatan dia ada Seoul, ibu negara, dan dia membangunkan industri laju, tapi dia tak lupa bandar seninya di Busan. Jadi saya rasa Malaysia perlu begitu. Kita ada bandar industri di Pulau Pinang, kita ada bandar industri yang dipegang Greater Penang, Selatan Kedah, Kulim, kan, kalau di utara lah. Kita ada bandar industri di Kelang, di Lembah Kelang, Greater Kelang Valley, seluruh Selangor semua. Kita ada bandar industri di Johor, Skandar Puteri semua. Tapi kita jangan lupa pembangunan manusia. Seninya nak letak di mana? So saya rasa why not Ipoh? Sebab Ipoh bukan bandar utama untuk industri. It's not locomotive state. Tapi orang Malaysia masih perlukan seni. So kami mengalu-alu sebab dari segi location pun dia tak jauh. Kalau dia nak pergi ke KL pun 2 jam. Orang KL nak datang buat ni boleh datang another 2 hours. Naik train lagi cepat, kan? Daripada Penang pun boleh. So saya rasa kita kena ada pembangunan yang seimbang, dan saya rasa apa yang nak dibuat di Ipoh ni is a complement, melengkapi pembangunan infrastruktur yang dibuat di Lembah Kelang dan juga Pulau Pinang, dan juga di Johor. Kalau kita pergi, dulu saya cakap gitu, kalau kita pergi kepada UNESCO Creative City tentang art, ya, bandar seni itu, music contohnya, dia bukan saja dibuat di negara-negara yang bukan Islam. Malah seni ni pun, selain daripada di Asia Tenggara yang dah ada muzik ni di Indonesia, Bandar Ambon, kalau di Arab, di Morocco, Rabat membuat. Waimah Creative City ni untuk filem, Abu Dhabi di UAE pun buat. Jadi bagi saya, kalau kita berfikir macam tu, kita akan ketinggalan. Saya selalu cakap masa saya mulakan tu, saya selalu cakap tentang kegagalan kerajaan Osmaniyah di abad ke-20. Osmaniyah gagal abad 20 bukan kerana mereka sudah kurang kekuatan tentera, tapi mereka tidak mengikuti semasa. Pada waktu Western Europe atau Eropah Timur berlumba-lumba mencari ilmu baru, ilmu penerbangan, ilmu teknologi, orang-orang setengah orang kelompok muda di Turki tu, dia kata jangan buat.
Dia kata yang ni lara, yang ini benda tak ada dalam agama kan. Akhirnya United Kingdom, French pergi maju, Osmaniyah di Istanbul itu mundur. Dan kesannya bila Perang Dunia Pertama mereka kalah, habis. Akhirnya tumbang dia Osmaniyah. So kita terpaksa pergi mengikuti zaman. Kalau tidak kita akan terus ketinggalan. Itu je. Model yang saya suka bawa ni model macam mana Busan bawa. Kalau kita dan juga di New York bawa. Kalau di New York tu dia ada apa bandar apa yang tempat latihan tarian tu. Apa nama dia street tu? Wah lupa dah. Is a New York punya tu dekat Washington tu kan. That's it. Maknanya kalau kita nak melatih orang untuk menjadi good artist, mungkin Ipoh ada tempatnya. Dan semua jenis artis mungkin Ipoh tempatnya, dan mungkin dia boleh kembangkan dia punya seni ni, mungkin dia Kuala Lumpur apa tu kan, ataupun mungkin di Ipoh sendiri dia boleh jadi tempat untuk pengembangan artis. Dan industri filem contoh dia boleh buat di Ipoh kalau ni kan, contoh dia. So this is a perkara-perkara dia. Lukisan, sebab tu saya kata kita akan buat digital studio dekat Ipoh, the biggest in Malaysia lah, maybe second biggest in Southeast Asia, kedua terbesar belakang Singapura apa, tak tahu. Kita akan buat sekarang dalam pembinaan kan, dan kita akan buat pula. Orang cakap saya kenapa tak buat bangunan baru. No, artis bukan jiwa gitu. Saya buat di bangunan yang usianya lebih 100 tahun. Saya turn Dewan Bandara Ipoh tu di depan stesen kereta api tu, Town Hall tu, jadi Philharmonic punya ni tempat menyanyi. Bangunan tu usianya 110 tahun tahun depan. Dia 1914. Okey. Kenapa kita nak buat apa itu? Sebab saya kata kalau kita nak jadi seni, kita kena ada bangunan tu seni lah. London, walaupun dia sebuah bandar yang maju, dia masih mengekalkan Philharmonic dia di bangunan lama tu, Royal Albert Hall tu. Kan? London. Orang putih. Orang Western. So kenapa tak kita tiru mereka? Yang baik kita tiru, apa salah? Kita buat atas bangunan-bangunan. Saya buat semua atas bangunan tu untuk menunjukkan seni itu bukan bisnes. Bangunan itu sendiri dah melambangkan kesenian dia. Itu akan menarik. Saya tak minat industri seni, tapi saya nampak ini ada potensi. Saya nampak ada, sebab biasa je orang melihat macam tu lah. Semalam pun tadi pun saya cakap, orang melihat benda-benda macam ni tak mendatangkan faedah. Saya ambil contoh masa saya sekolah dulu. Saya ni sekolah Ipoh ni, Anderson ni. Dia kalau budak-budak yang pandai ni, dia akan masuk sekolah asrama. Tahu? Tapi mana-mana SRP tu yang kadang tak lulus ke, ataupun aggregate 30-20 ke kan, ataupun nak kelas SRPB ke, dia masuklah ni art ni. Macam tu dipanggil sekolah vocational, sekolah kami tu kan. Jadi pada waktu itu orang menganggap seni ni tak ada, budak tak ada masa depan. Tapi bila saya membesar, setelah saya kerja, saya nampak mereka ni sebenarnya kalau betul-betul cara you train, pelukis, perlu ni semua ni, masuk ni kawan saya buat ni, kawan sekolah saya Anderson, lepas tu ni masuk vocational. Ni dia orang punya income sekarang lagi tinggi daripada kawan saya yang mengaji law dulu tu. Dia sekarang ni kita panggil TVET kan. Kan. So saya rasa why not kita kembangkan mereka ni. Sebab tapi perception kita kena ubah. Lepas tu kita kena bagi mereka peluang. Masalahnya orang art ni dulu tak ada peluang. Sekarang bila kita bagi peluang, saya rasa boleh. Dan bukan kalau ini kita boleh hantar ke Amerika, kita boleh hantar ke Jepun. Mungkin dia boleh sekali lukisan ni pun silat-silat lagi sama tinggi dengan pendapatan seorang pensyarah selama setahun. Itu fikiran atas kayu. Yes, kayu. Kawan saya buat. Kawan sekolah? You Osman? Oh, okay. Kawan sekolah saya tu. Buat macam ni dengan lokal. Termasuk juga habis pun kita dengan tim daripada Singapura lah. Kan.
Tapi kalau nak dikatakan dengan international, belum lagi sebab kita baru bermula. Ya, kita baru bermula. Belum, dan pertamanya dalam fasa pertama ni, kita hanya dalam fasa pembangunan infrastruktur. That's why saya kata tengah buat Philharmonic semua tu. InsyaAllah kita punya perancangan tu sampai 2027 lah. Kita punya infrastruktur ni 2027 kan. Tapi macam saya kata lah, bila kita cakap bandar pelancongan 2025, tahun ni pun dah sampai kita dah terkejut dah. Ya, pencapaian itu, saya ambil contoh tahun 2019, sambil sebelum COVID, kehadiran pelancong warga asing, international tourist sekitar 5,000 orang. Tahun ini sampai bulan 8 ni dah 100,000. Maknanya 8 bulan pertama tahun ni adalah 20 kali ganda lebih ramai daripada ni. So itu pun dah sakit lah. Tapi kita harap boleh jalan. Sebenarnya MBI ni dia ada 7 kata penanda aras. Penanda aras yang pertama berkaitan dengan bandar terbersih 2023. 2025 penanda aras kedua bandar pelancongan utama negara. 2027 berkaitan dengan infrastruktur digital terutamanya antara terbaik dalam negara. Dan 2030 kita ada 4 sasaran atau penanda aras, iaitu bandar rendah karbon, bandar pintar, bandar bestari sejahtera dan bandar berpendapatan tinggi. Dia saya 7 perkara. Dan fokus kita sebenarnya kepada 5 elemen, iaitu manusia, infrastruktur, alam sekitar, nature, ekonomi dan juga peraturan. Dia saya perkara-perkara. Jadi maknanya apa yang kita cakap tu semua termasuk. Cuma yang cakap tu tentang program. Contoh saya kata tadi tentang radio TV tu, untuk memenuhi penanda aras yang kedua, bandar pelancongan. Sebab you nak bagi pelancongan, salah satu dia ada 4 P dalam pelancongan, product, price, place dan promotion. Salah satu daripada pelancongan tu yang P yang keempat ni promotion. So in order to get the good promotion, we need to have the radio dan TV. Dia sebenarnya macam ni. Kalau cakap 2024, maknanya 2 bulan daripada sekarang. 2 bulan daripada sekarang. Quick win kita daripada sekarang. Saya tak nampak ada banyak sangat perubahan daripada tahun ni. Cuma apa yang kita lihat daripada sudut pembangunan tourism itu, untuk tahun depan mungkin akan lebih banyak program dilaksanakan. Itu saja. Tapi kalau kita tanyakan sama ada dari sudut produk ataupun infrastruktur, dia tak banyak berubah. Sebab untuk membangunkan satu produk tu dia makan masa, kan? Tapi mungkin ada perubahan dari sudut program. Dan mungkin lepas ni Ipoh akan melihat kepada satu fokus baru dalam pelancongan. Saya tak tahu, mungkin pelancongan Islam, mungkin ada produk-produk baru fokus dia. Tapi dalam pelancongan, dia mesti selalu dibuat perubahan. Kalau kita tak berubah lambanya, dia akan ketinggalan. That's tourism punya gist dalam perniagaan tourism. Saya tak nak target lokal. Saya nak target international tourist. Kalau tahun ni saya target 150,000. Tahun depan saya target 300,000. Double lah. Double. Yakin Dok? Benda ni kena yakin. Sebab apa? Dulu saya ambil contoh. Dulu orang pun cakap macam tu. Ipoh sebenarnya 2019 tak sampai 5,000 international turis, pelancong antarabangsa. Maknanya pelancong ni dia mesti bermalam, sekurang-kurang 1 malam di Ipoh. Tapi tahun ini bulan 8 dah 100,000. Hujung tahun ni saya jangka boleh pergi sampai 150,000. So kalau kita yakin kalau dulu dari 5,000 boleh kita up sampai 150,000, apa pula kita tak boleh up daripada 150,000 kepada 300,000? Kenapa mereka kena datang ke Ipoh? Kenapa? Kita punya marketing senang aja. Kalau di Singapura, kita kata come to Ipoh. This is the little Singapore. Siapa nak merasai Singapura tahun 60-an, 70-an, dia orang datang.
That's why sekarang ni, saya ambil contoh tahun 2000, awal 2020, lapangan penerbangan Ipoh ni, satu minggu hanya 6 kali je. 4 kali flight Singapore, 2 kali JB. Hari ini, penerbangan di Ipoh melonjak kepada 35 kali sehari. Seminggu. Tadi itu 6 kali seminggu, sekarang dah jadi 35 kali seminggu. Maknanya 4 kali Singapore, 1 sekarang ni tiap-tiap hari ke JB. Di setengah-setengah lapangan terbang, tutup pun ada. Kan? That's why the strategi kena betul. So, fokus. Macam kami dulu start, kami fokus, kami tak nak pergi sampai ke China, Arab, Saudi. Ni saya cakap cukup lah Ipoh kita masuk international tourist melalui Singapura. Sebab Singapura ni dia international. Changi ni international airport, antara yang tersibuk dalam dunia. Jangan kita pandang Changi airport ni. Kita gunakan the Changi airport dan gunakan orang Singapura je untuk market satu. Dan sekarang ni through Singapura ni datang ke Ipoh 4 kali sehari. Berapa banyak international tourist daripada Europe datang pun dah masuk, Taiwan pun dah masuk, Singaporean of course lah, dah berapa banyak masuk. Datuk sebut tadi Ipoh ni dia macam little Singapore tahun 50-an 60-an. Yes. Terkebelakang sangat tu. Yalah, itu nak bagi marketing dia. That's why saya kata Ipoh yang saya kata 50-60-an tu, kita bawa daripada dekat Old Town. Macam saya kata mula-mula perbincangan tadi, Old Town ni sebenarnya adalah tempat yang mana waktu saya datang tu adalah tempat yang orang dah pakat-pakat nak lelong kereta dah. Ambil contoh, value of the land 2020 masa saya datang, rumah kedai di Old Town Ipoh, Pekalama Ipoh, untuk satu lot hanya sekitar 200,000 ke 300,000 ringgit per satu unit rumah kedai pada waktu itu, 2020. Tapi hari ini bila kita buat, nilainya sudah mencecah hampir 900 ke 1 juta ringgit. Ya, tapi yang itulah kita promote kepada waktu itu, is a little Singapore. Kita tunjukkan gambar berapa lama macam tu. Dan itu yang menarik. Dan sebab apa, saya dapat ni je, kalau kita pergi dekat Singapore, kita pergi yang dekat Glam tu, Kampung Glam, lepas tu pergi dekat India, dia masih preservekan bangunan-bangunan lama macam Ipoh lama ni tu. Tapi kecil je. Tapi dekat Old Town Ipoh ni 5 kali 6 kali ganda lagi besar daripada tu. Dan rumah kita waktu tu terbiar. Kalau siapa nak pergi, 2 minggu sudah ke, ada reporter ambil gambar di pusing rumah kedai. Old Town dulu ada sebahagiannya kopi tu jadinya. Tapi hari ni kita tengok semua dah jadi rumah kedai yang heritage macam tu. So memang kalau kita pergi, memang kita tengok macam pergi pusing lah sekarang ni. Memang tahun 50-an 60-an Singapore. That's a reality. Dan rupanya yang itu dia suka nak tengok. Saya orang Ipoh. Ini mengapa dia berkata mengapa saya Ipoh. Macam mana saya tak saya Ipoh? Ini negeri saya. Saya pun lahir dekat hospital besar Ipoh. Sekolah pun di Ipoh. Sekolah menengah rendah pun di Ipoh. Itu sekolah saya tu. Depan tu lah, sekolah menengah Anderson Ipoh. Depan hospital kan. Jadi kalau nak tanya kasih sayang macam mana, memang dah negeri saya. Kalau saya tak sayang Ipoh, saya nak pergi mana lagi? Ini negeri saya. Ya kan? Kena buang mana pun esok, saya kena balik dekat sini juga. Dah ini tempat saya. Saya bukan target kami bukan terbaik di Malaysia. Kita punya target ini bawah ni terbaik di antara yang terbaik di Asia Tenggara. Ya. Sebab kita pun dah daftar bawah Smart Green City di ASEAN tu. Kita akan pergi kepada among the best city, tapi dalam kategori dia lah untuk Asia Tenggara. Setakat ini saya rasa kita dah level lebih kurang sama lah kalau dengan bandar-bandar raya lain dalam Malaysia. Saya ambil contoh, kalau kajian mampu buat baru ni, star rating tu, rating Ipoh ni kedua terbaik dalam Malaysia selepas Bandaraya Petaling Jaya. Ya, kita yang kedua dalam Malaysia, mengatasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kita kena ingat Bandaraya Lembah Kelang ni kalau nak dikirakan lebih advance dari kita lah kan. Tapi daripada satu segi, bila dinilai, kita antara yang terbaik. Dan kalau kita tengok
antara bandar-bandar yang menang tu kebanyakannya dalam bandar raya yang dikatakan sebagai locomotive economy state. Kita je bukan, Perak bukan dalam local economy, tapi kita punya Ipoh second best in Malaysia. Kita pernah dapat the best pada yang first ni, kalau tak salah saya tahu apa-apa, tapi pada waktu itu penyertaannya tak banyak, markah pun rendah kan. Masa itu banyak lagi contohnya di belah-belah Lembah Kelang tu tak masuk, tapi yang terbaru ni semua masuk, 155 masuk, termasuk Perbadanan Putrajaya pun masuk. Tapi big kan, Pandang sebelah mata dengan pandang sebelah masa, mana boleh buat. Even kalau ingat tahun depan mungkin kita boleh pergi, bukan takat itu, malah di peringkat sub-region. Contoh kita tahu ni kita dapat sub-region chairman for the circular economy, dalam betul kita dapat pengiktirafan untuk the first donut economy city di wilayah Asia kan, region chairman for the circular economy untuk IMTGT sub-region ASEAN lah, Indonesia, Malaysia, Thailand gitu. Dan kita juga members committee, high committee dalam untuk Smart Green City ASEAN. Jadi saya rasa boleh, kita boleh pergi kan, tapi dalam fokus kita lah, fokus kita lebih kepada Smart Green City. Smart Green.